Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para guru dan alim ulama, ayahanda, bunda, muslimin, muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah berkenan daripadanya pada malam ini kita berada pada tanggal 14 Rabiul Akhir 1437 Hijrah. Kita dalam siri kuliah Maghrib menyambung kitab dosa-dosa besar, dan mudah-mudahan dengan keberadaan kita di dalam rumah Allah yang penuh dengan keberkatan dan maghfirah ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada ibadah yang dinilai dengan ibadah yang mabrur, dan seterusnya diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai muka surat yang ke, saya catat 85 Ustaz. saya pun macam tu juga. Betul lah tu. Betul lah Haji Sulaiman 85 juga. Senyum sikit. Okey. Sama-sama. Saya bab gambar jangan bimbang cikgu. Okey, kita membahaskan yang mana tu? Hadis juga daripada Abu Hurairah tu. Ke setakat mana tu? Setakat Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Start boleh tu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat tu. Ya. Yang mana? Yang mana? Oh, jangan tu dah ya. Syurga bawah tapak kaki ibu. Saya tersambung. Ya. Hai bang, bismillahirrahmanirrahim. Kita membahaskan fasal yang ke-8, uququl walidain, derhaka pada mak dan ayah. Setiap dari kita ini mungkin masih belum bergelar ibu dan ayah, tapi wajib bergelar seorang anak. Betul? Tapi kata tengok gaya apa. Kahwin dah Syed? Alhamdulillah tak tengok pada muka macam belum balik. Janggut tu palsu je. Nampak macam betul balik muda. Jadi makna mungkin kita sudah pun bergelar ibu dan ayah. Dalam pada masa yang sama kita juga menanggung kewajipan sebagai seorang anak. Wajib. Ketepikan soal mak saya mati dah Ustaz, bapak saya mati dah Ustaz, ataupun saya tak pernah kenal mak bapak saya pada kecil. Kok mana pun bila ada kita, wajib ada mak dan ayah. Sipir dia itu. Mustahil ada kita tapi tak ada mak dan ayah. Mustahil. Baik. Sambungan. Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang berbunyi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Pendek tapi jelas. Pendek tapi jelas. Syurga duduk di bawah tapak kaki ibu. Saya tak pasti satu ketika dulu, orang ustaz kata satu ketika dululah, sampai saat dan ketika ini selalu kita dengar ungkapan, kamu jangan main-main dengan mak kamu, syurga bawah tapak kaki ibu tau. Kalau selama ni kita beranggapan ungkapan syurga bawah tapak kaki ibu tu satu kata-kata orang tua-tua saja, atau perumpamaan atau bidalan atau kata bijak pandai sahaja, salah. Syurga bawah tapak kaki ibu tu bukan kata orang tua-tua, tapi kata Nabi, kata Rasul. Mungkin kita masa tak mengaji dulu, kita biasa dengar kata, kamu jangan main dengan mak kamu, dengan mak tu. Mak syurga bawah tapak kaki mak. Kita main sebut je dulu syurga bawah tapak kaki mak, betul. Tapi kita tahu bahawa perkataan yang kita sebut tu bukan perkataan biasa tu. Itu hadis
Nabi. Malam ni kita tahu. Ada hadisnya, al-jannah tahta aqdamil ummat. Makna kalau kita dengar lepas ni syurga bawah tapak kaki mak, jangan nafi. Nafikan saja kafir. Sahih sebab hadis Nabi. Kalau kata benda tu Ja'far yang cakap atau Ramli yang cakap, atau sekarang jadi fenomena Rashid jadilah macam Rashid. Siapa Rashid tu, cikgu? Dia tak kenal pula nama Ja'far tu. Rasa Ja'far dengan Rashid ni sedap Ja'far lagi. Di ujung tu mesti jadilah seperti Rashid. Dia macam dia sekarang ni ikutan ni, dia bahaya sebenarnya tuan-tuan. Benda-benda gini, fenomena. Bagi saya tak pasti tuan-tuan maklum ataupun tidak, di media-media sosial sekarang ni, dia ada banyak page-page yang menjadi ikutan orang, yang menjadi like orang, followers, banyak, ramai followers. Antaranya macam Siakap Keli, seumpama tu lah. Sekarang ni ada page, macam page Amran Fans. Hak satu tu Rashid tu lah. Dia jadi macam satu trend, satu hiburan. Dia tak tahu siapa orang tu, dia tak pernah kenal pun siapa orang tu, tapi dengan istilah saya guna malam ni, dia boleh walak dengan orang, dengan page tu. Dia boleh walak, dia boleh taat dengan page tu. Apa yang kadang-kadang yang berbahayanya lagi, apa yang disajikan oleh laman-laman tertentu ni, dihatam bulat-bulat oleh orang yang membaca ni. Sedangkan bukan macam tu cara orang Nabi aja. Tapi bukan bermakna tak boleh baca, tapi bacalah dengan ilmu. Tak sah main like suka sonok. Like untuk kita dapat info tak salah. Bukan saya salahkan pemilik laman tu, tak ada masalah. Tapi kalau bagi saya lah, kalau kita dah memiliki ramai followers, orang yang mengikut, kita kena ada satu konsep memegang amanah. Biarlah apa yang kita saji itu ada manfaat, bukan hanya humor jenaka semata-mata. Masyarakat kita ni tandus dengan ilmu, tuan-tuan. Bukan tandus dengan gelak ketawa saja. Dahlah TV tak berhenti cerita kelakar. Raja lawak, maharaja lawak, mega maharaja lawak, macam-macam. Jadi benda hak kadang mengarut-ngarut, yang buat main-main pun banyak sekarang. Jadi manusia jadi lara, sibuk ke benda tu. Bila banyak page yang kita like, banyak masa lah kita nak baca. Dah kalau kita murajaah kitab kan bagus, baca buku-buku sirah kan bagus, baca buku-buku motivasi kan bagus. Ataupun kalau nak like pun page para asatizah yang baik-baik. Ustaz Bahrul Mahjuz sebagai contoh, Ustaz Azhar Idrus sebagai contoh, Ustaz Dusuki Abdurani sebagai contoh. Tu bagus. Tu mau'izah, tu boleh ambil ibrah. Tu bagus. Daripada like page hak bukan-bukan, tak ada faedah sikit pun. Jadi bila kita dengar selepas ini kalimah, perkataan syurga bawah tapak kaki mak, jangan main. Sebab itu hadis dah Nabi. Kenapa tuan-tuan perempuan Allah sampai letak mulianya mak tu, syurga bawah tapak kaki mak? Boleh saja tuan-tuan, kalau Allah nak kata syurga tu bawah ketiak kiri mak, boleh. Syurga bawah pelipat lutut mak, boleh. Syurga duduk di atas tapak tangan mak pun boleh lagi. Tapi Allah pilih anggota badan mak yang paling bawah sekali dan yang paling manusia tak rela duduk di situ, kaki. Kaki ni tuan-tuan, satu anggota yang bukan hina, tapi kalau dijadikan anggota tu muamalah dengan manusia, tak cantik.
Kita tunjuk kaki orang. Nah, dulu masa saya sekolah menengah, budak-budak nakal-nakal, kawan saya lah, nak keluar ke bandar, duduk sekolah selama. Hujung minggu dia ada outing, dia keluar ke pekan di barang apa ke. Biasa kita tahan bas pakai tangan ni. Ada kawan saya dia tahan pakai kaki. Nah, dia sampai bas lompat-lompat, berhenti. Biasa kita tahan pakai tangan. Dia ulu kaki tahan. Tapi kepala pakai kepiah. Sudah salah agama. Masa dia nak naik, konduktor tu turun. Konduktor kata apa? Nasib baik awak ni pakai kepiah. Kalau tidak aku terpedek lama dah. Kurang ajar, tahan pakai kaki. Nampak tak dia punya walhal bas dia tuan-tuan. Bas saja. Dalam bas tu pun penumpang bas pun macam kita. Nah, tapi nak kata ulur kaki tu perbuatan tak baik. Kita bersembang orang, terutama orang lebih tua pada kita. Kita tunjuk kaki, mak kita marah. Marah tuan, marah. Dah ngapa kaki kita ada ulat? Kaki kita busuk. Kaki kita busuk, buruk. Sekalipun kita pakai kasut Belly harga 2,000, sekalipun kita pakai kasut Ferragamo harga 2,000 lebih, ya. Sekalipun kita pakai kasut Kelab 1,000 lebih, mak kata turun kaki, tarik kaki tu, tak sopan. Nah, kita duduk melunjuk kaki ke arah kiblat. Setengah ahli sufi kata tak baik adab tu, qalilul adab. Walhal kiblat 5,000 km jauh pada kita, 5,000 lebih, 5,800 km. Dan setengah ulama kata harus pun, tak sampai tahap makruh. Tapi kalau kita hulur kaki tu isyarat nak menghina Kaabah, jadi haram. Tapi kalau sekadar melunjuk kaki arah Kaabah, tuan-tuan duduk lepas maghrib, ustaz tak mari, nah, lenguh kaki, sandar tiang, julur kaki ke arah imam ni, Kaabah, kiblat. Tepuk lenguh kaki ya. Haram tak tunjuk kaki? Tak haram. Lenguh kaki. Takkan semata-mata nak julur kaki dan menghadap muslimat. Tapi bila hadap pada orang tertentu jadi tak cantik. Maknanya nak cerita bukan kaki ni hina, perbuatan tu tak berapa comel. Mana kalau syurga ni pula, tak ada satu tempat di dunia ni yang lebih lawa daripada syurga. Orang-orang yang selalu duduk jalan, bermusafir, dia kata antara negara paling cantik dalam dunia ni Itali, New Zealand, yang antara yang tempat yang paling lawa yang pemandangan dia cantik. Yang kalau kita kata lawa dah tempat ni, Itali ni, New Zealand, Allah Ta'ala tidak kamu, awak kena pergi sendiri. Tapi syurga ribu ganda kali, juta-juta kali ganda lebih lawa daripada tempat yang paling lawa atas muka bumi ni. Bila Allah letak tempat paling lawa di kalangan makhluk, yakni syurga, di bawah tapak kaki yang asal kita cerita tadi, bukan hina tapi tak sopan kalau dihulur, dilunjur kepada orang, situ letaknya syurga. Tuan-tuan bayang macam mana tingginya mak. Nampak? Kalau syurga yang begitu wangi, tak ada wangian yang lebih boleh menandingi wangi syurga. Tak ada kecantikan yang boleh menandingi kecantikan syurga. Tak ada kenikmatan boleh menandingi kenikmatan syurga. Tu semua tu bawah tapak kaki mak kita. Hak mereka, hak ada ulat air dekat celah kaki, hak busuk sikit, situ letak syurga. Boleh bayang macam mana mulianya mak kita. Makna kalau syurga tu boleh dibentuk, dijelmakan macam batang tubuh cikgu ni, dia lah syurga. Contoh, dia tu pada dipijak di mak. Kalau dia tu disanja-sanja, aku nak peluk, aku nak dakap kamu ni, orang ni syurga ni. Dia ni kalau mak bawah tapak kaki. Gitulah cerita.
nak beritahu mak kita ni, sebelum kita nak niat masuk syurga, sebelum kita niat nak jadi penghuni syurga, tawan mak kita ni, baru boleh tawan syurga. Bila kita tawan mak kita, tawan hati mak kita, tawan redha mak kita, syurga tu bawah tapak kaki mak, pergi korek bawah tu. Maknanya cerita gitu. Confirm orang yang mati mak dia redha, confirm masuk syurga. Senang cerita. Ada seorang datang bertemu Abu Darda radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Abu Darda. Abu Darda ni salah seorang daripada sahabat Nabi yang antara doa yang paling mustajab. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang Nabi doakan dengan hikmah dan doanya mustajab. Antaranya Abu Darda. Maka ada orang bertanya pada Abu Darda, wahai Abu Darda, sesungguhnya aku telah berkahwin dengan seorang wanita. Makna confirm yang bertanya lelaki-lelaki sebab dia kahwin dengan orang wanita. Sedangkan ibuku telah memerintahkan aku supaya menceraikannya. Statement ni nampak berat, tuan. Maknanya dia kahwin dengan seorang perempuan. Adalah sebab-sebab tertentu. Mak dia ni dah tak suka dengan bini dia. Si Rashid, Rashid dah, tapi nama Rashid dah sebab Rashid glamour sangat sekarang. Si Rashid dia kahwin dengan seorang perempuan. Mak Rashid tak redha dengan perempuan tu. Adalah sebab-sebab tertentu yang mak si Rashid ni jadi tak suka dengan perempuan ni, dengan menantu dia ni. Dan tak suka ni pula bertepatan dengan syarak. Bukan tak suka saja-saja. Dia bila mak suruh cerai ni, bukan makna kita boleh cerai sebenarnya. Tuan-tuan, nanti jadi zalim. Mak pun tak boleh guna kuasa veto. Dia tengok ni tak pernah beli gelang surat untuk aku pun dah 2 tahun jadi menantu, suruh cerai. Tak boleh gitu. Sebab mesti pun nak sabar. Nah, apa sebab suruh cerai ni? Nampak gaya tak taat, nampak gaya tak menghormati anak dia sebagai suami, tak menghormati dia sebagai ibu mertua, tak menghormati dia sebagai bapa mertua, tak pandai bawa diri dalam keluarga, tak boleh urus rumah tangga sebagai contoh. Maka mak dia berkata, kalau macam ni bini kamu wahai Rashid, cerai sajalah Rashid, cari bini lain. Mak pun pening kepala dah dengan bini kamu ni. Nah, maka apa pandangan Abu Darda? Sebab orang tanya pada Abu Darda, wahai Abu Darda, aku dah kahwin, mak aku tak kenal dengan bini aku ni. Maka Abu Darda jawab apa? Dia nak kata ya pun tidak, tak pun tidak. Tapi dia baca satu hadis Nabi SAW. Aku dengar dia kata Nabi pun nak bersabda, maksud dia, seorang ayah adalah sebagai perantara untuk engkau menuju ke pintu-pintu syurga. Maka jika engkau mahu, engkau boleh buang saja pintu itu ataupun engkau jaga pintu itu dengan sebaik-baiknya. Pandai Abu Darda dia jawab. Dia nak kata ceraikan sajalah pun tidak. Dia nak kata jangan cerai pun tidak. Dia kata, aku nak jawab soalan kamu ni aku tak berhenti, tapi aku pun nak dengar Nabi kata macam ni lah. Mak ayah ni gerbang untuk kita masuk ke dalam syurga, portal untuk kita masuk ke dalam syurga, lesen untuk kita masuk dalam syurga. Kalau kamu berkenan nak jaga, jagalah. Tak nak jaga, tu pulang pada kamu. Senang jawapannya. Nah, maknanya kalau kamu nak masuk syurga, taat pada mak ayah. Kalau kamu tak nak masuk syurga, kamu tak payah buat taat, terpulang pada kamu. Nah, jadi makna penting cerita berkenaan dengan taat pada mak ayah. Sebab tu kita kahwin, kita kena besar, dan kita kena cari pasangan yang boleh taat pada mak dan ayah itu. Terutama kita seorang lelaki. Kita jangan kahwin untuk dia jadi bini kita saja. Kita kena kahwin untuk dia jadi anak kepada mak kita.
untuk dia jadi anak kepada bapak kita. Kalau kita sendiri tak pernah buat ke mak bapak kita gitu, tiba-tiba dia buat ke mak bapak kita gitu, itu dosa besar, patang besar tu tuan-tuan. Contoh, kita sebagai seorang anak laki-laki yang taat, kita tak nak kata ke mak kita ataupun berpaling muka daripada mak kita. Tak pernah kita buat gitu. Tapi bini kita buat gitu ke mak kita, itu satu kesalahan yang besar tuan-tuan. Dah kahwin belum? Belum. Dia baru akhir balik. Nah, ingat tu mencari bini. Ada awet ke tak? Ada tak? Belum lagi. Muka comel gitu tak ada awet. Cari yang slow-slow. Umur berapa dah bang? Oh, umur sunnah. Nak masuk 25. Moci-moci, budak baik ni. Tak baik. Kita tu kan recommend boleh lah. Kalau baik kita recommend baik. Kalau hak macam ni boleh sponsor kahwin free pun tak apa. Kaki surau. Tak bimbang. Muka dia ada saja di surau. Beri komisen sikit kalau recommend baik ni. Ingat tu, cari bini bukan hanya untuk kita saja. Kadang lawa muka, akhlak tak berapa lawa. Lawa wangi tubuh badan tapi tak wangi perangai. Tapi alangkah baik. Ada satu hadis Nabi yang lain yang mafhum, dia kata apa? Dunia itu adalah sebaik-baik perhiasan.